Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan membicarakan berkenaan dengan bab 3, iaitu boundary layer ataupun di dalam bahasa Malaysia adalah lapisan sempadan. Okay. So sebelum itu kita ingin membincangkan tentang beberapa perkara. Pertama ialah berkenaan dengan no slip condition. So in fluid dynamics, the no slip condition for viscous fluid assume that at a solid boundary, the fluid will have zero velocity relative to the boundary. The fluid velocity at all fluid solid boundaries is equal to that of the solid boundary. Conceptually, one can think of the outermost molecule of fluid as stuck to the surface past which it flows. So maksud slip boundary di sini as no slip condition di sini ialah kita mengatakan bahawa molekul pada permukaan solid akan melekat kuat. Okay, dia akan stuck dan ini akan menyebabkan molekul di sini mempunyai had laju zero. Okay. Tetapi untuk lebih teliti lagi atau lebih fokus, maksud had laju zero itu ialah zero velocity relative to the boundary. So maksudnya ia relatif kepada objek ini. Oleh itu sekiranya objek ini bergerak dengan certain velocity, okay, so kita bermaksud molekul ini juga akan bergerak dengan certain velocity. Tetapi kita kata molekul ini masih lagi mempunyai had laju U sama dengan kosong kerana kita dapati bahawa ia melekat pada permukaan surface di sini. Kemudian kita ingin membicarakan apakah sebab perkara ini berlaku. What caused no slip condition? No slip condition exists because of viscosity. The no slip condition for viscous fluid assume that at a solid boundary, the fluid will have zero velocity relative to the boundary. So, reason kenapa no slip condition ini berlaku ialah disebabkan viscosity. So, viscosity ini membawa maksud kelikatan. Oleh itu, kita kata apabila sesuatu bendali itu likat, so ia akan melekat kuat pada permukaan pepejal ataupun permukaan solid. So itu adalah reason mengapa no slip condition berlaku. So kemudian kita akan melihat dua perkara, iaitu ideal fluid dan juga real fluid. So sebelum ini di dalam tajuk ideal flow, kita sebenarnya membicarakan tentang ideal fluid. So, apa yang dimaksudkan ideal fluid? So, ideal fluid have no shear stress and viscosity. No resistance between fluid molecule and solid surface. And then, kita beranggapan akan berlaku slip condition and there are no boundary layer. So, maksudnya di dalam ideal fluid, kita mengatakan bahawa effect of shear stress dan juga viscosity tidak akan berlaku. Oleh itu yang kita katakan, sekiranya kita ada objek bulat seperti ini, okay, angin lalu daripada kanan ke kiri, kita dapati bahawa molekul angin akan tetap berjalan di atas permukaan situ dan akhirnya mengalir pada keluar di sini. Kerana secara realitinya, kita dapati bahawa angin mungkin akan mengalir di atas permukaan ini, tetapi di sini mereka akan terlepas bebas. Itu sebenarnya secara realiti berlaku. Jadi kenapa secara teoretikalnya kita anggap ia akan duduk di atas permukaan ini? Kerana kita kata tidak ada shear stress dan tidak ada viscosity effect. Okey, kemudian kita kata no resistance between fluid molecules and solid surface. So maksudnya no resistance, kita kata tidak ada molekul yang melekat kuat pada permukaan. Itu sebab kita beranggapan bahawa molekul akan sentiasa berjalan. So andai kata secara realiti kita kata ada molekul yang melekat kuat di sini, menyebabkan akan berlaku satu fenomena yang dinamakan separation. So yang itu kita akan belajar di kemudian hari nanti. Okey, sekarang di dalam tajuk boundary layer, kita akan mengambil kira no slip condition
kita akan mengambil kira keadaan sebenar. Oleh itu, kita mesti faham bahawa kita akan membicarakan berkenaan dengan real fluid di dalam tajuk boundary layer. So, real fluid ini bermaksud bendalih yang kita perlu mengambil kira shear stress dan juga viscosity effect. Dan kita beranggapan bahawa oleh kerana ada shear stress, maksudnya ada molekul akan melekat pada permukaan. Oleh itu, kita mengatakan kita perlu mengambil kira resistance between fluid molecule and solid surface. Dan keadaan ini diringkaskan menjadi no slip condition dan seterusnya akan menghasilkan satu fenomena yang dinamakan boundary layer. Oleh itu, saya harap pelajar dapat faham berkenaan dengan perbezaan di antara ideal fluid dan juga real fluid. Di dalam nota ini, kita akan melihat pengenalan terhadap boundary layer. Katakan kita ada satu objek. Selalunya boundary layer ini dikait rapat dengan aeronautics. Oleh itu, objek yang saya bawakan di sini adalah aerofoil seperti yang dinyatakan di dalam gambar rajah ini. So, andai kata kita ada aerofoil, okey, kita ada aerofoil di sini dan kita kata kita ada free stream velocity ditandakan dengan U. So, kita kata U di sini ditulis sebagai free stream velocity. Okay, membawa maksud, kita kata membawa maksud hal laju yang datang kepada sesuatu objek. Dan di dalam penulisan, saya cadangkan pelajar menggunakan U dan ada cross di atas di sini sebagai capital U. Kerana apa? Okay. Kerana kita akan ada dua alfabet U. Satu adalah capital U dan satu adalah small u. Jadi untuk membezakan small u dengan capital U, saya harap pelajar boleh menulis U dan ada bar di atasnya. Okay, so bar tu biarlah bersambung supaya sewaktu menjawab soalan nanti kami mudah untuk mengenal pasti pelajar mengira tentang capital U atau small u. So perkara ini penting kerana ada pelajar yang silap, dia cancel capital U dengan small u menyebabkan jawapan salah. Okey, so kita katakan kita ada aerofoil di sini dan kita ada free stream velocity U yang datang daripada kiri ke kanan. Kehadiran free stream velocity U akan menyebabkan berlakunya lift force dan juga drag force. So, beza lift force dan drag force, saya rasa pelajar faham berkenaan dengan kewujudan daya tersebut. Lift force ialah force yang terjadi perpendicular to airflow. Maksudnya, ia akan menjadi 90 darjah terhadap arah aliran angin. Manakala drag force adalah force parallel to the airflow. Maksudnya, rintangan yang berlaku sama arah dengan arah aliran angin. Oleh itu, kita boleh ringkaskan bahawa drag force sebenarnya adalah summation ataupun integration. So, maksudnya integration tu maksudnya total force yang berlaku pada X direction. Dan lift force adalah total force ataupun integration yang berlaku pada pada Y axis. Okey, kemudian kita cuba menganalisis berkenaan dengan lift force dan drag force. So, katakan kita ada satu area yang condong seperti ini. So, oleh kerana kawasan area ini kecil, kita nyatakan sebagai dA. Kemudian, kita beranggapan bahawa ada had laju angin yang bergerak daripada kiri ke kanan melalui objek tersebut. Kita tandakan had laju angin tersebut sebagai capital U. Okay. So, kemudian kita kata, kita faham di dalam pembelajaran kita dalam fluid mekanik 1, apabila ada had laju dan had laju berubah, saya rasa pelajar boleh faham apabila had laju bergerak ke atas, ada yang bergerak ke bawah dan sebagainya, berlaku perubahan had laju, maka akan berlaku perubahan tekanan. Kemudian tekanan akan bertindak pada permukaan objek, di sini akan menghasilkan daya. Oleh itu, kita boleh simpulkan
kerana tekanan berubah-ubah atau kerana wujudnya tekanan, maka kita boleh mengira daya yang terhasil dengan menggunakan idea ini. F sama dengan P darab A, di mana P di sini adalah tekanan dan A di sini adalah area. Kemudian satu lagi perkara yang berlaku ialah kita telah belajar di dalam fluid mekanik 1 bahawa kehadiran shear stress akan menghasilkan geseran. So geseran ini juga sebenarnya adalah sebahagian daripada daya. Oleh itu kita boleh menulis hubungan di antara geseran ataupun shear stress sebagai F sama juga tau darab A, di mana tau di sini adalah shear stress ataupun daya lekatan yang disebabkan oleh molekul melekat pada permukaan solid objek, dan A ialah total area yang yang mempunyai bendalih tersebut. So kita boleh mengira total force disebabkan oleh shear stress dengan menggunakan rumus ini. Okey, kemudian kita cuba melukis free body diagram berkenaan dengan perkara tersebut. Kita dapati bahawa yang paling mudah kita boleh melukis seperti ini. Katakan kita ada objek condong seperti ini. Okey, so kemudian kita kata daya tekanan akan menekan perpendikular kepada permukaan. Oleh itu kita akan melukis arah tekanan seperti ini, dan daya yang terhasil adalah P darab A. Manakala shear stress selalunya akan bertindak pada permukaan seperti ini, dan kita boleh menulis daya disebabkan oleh shear stress sebagai tau A. Kemudian oleh kerana objek ini condong pada certain angle, so kita katakan angle ni adalah theta di sini, maka kita perlu menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan idea komponen daya. Maksudnya kita satukan nilai X ke semua daya yang terlibat dalam paksi X, dan kita kumpulkan daya yang bertindak pada paksi Y. So saya rasa penyelesaian ini pelajar faham. So sekiranya kita pecahkan daya tersebut kepada komponen dan X, kita akan dapati bahawa untuk daya P darab A di sini, kita akan ada komponen daya Y seperti ini dan komponen daya X seperti ini. Manakala sekiranya kita pecahkan komponen daya daripada shear stress, kita akan dapati bahawa ini adalah komponen daya untuk paksi X dan ini adalah komponen daya untuk paksi Y. Saya harap pelajar faham berkenaan dengan bagaimana untuk menulis PA cos theta dan PA sin theta. Begitu juga dengan menulis TA cos theta dan TA sin theta. So sila rujuk kepada kedudukan angle di sini. Oleh itu, kita kumpulkan daya pada paksi X dan daya pada paksi Y. Kerana daya pada paksi X di sini akan menghasilkan drag force. Oleh itu, apabila kita mengumpulkan semua daya itu, secara matematiknya kita seolah-olah melakukan integration. Kerana integration di sini membawa maksud summation. Maknanya total amount. So kita menulis sebagai integration dfx, maksudnya all the amount, all the component in x-axis. So jadi kita masukkan komponen daripada PA cos theta dan TA sin theta. So jadi kita tulis PA cos theta dA didarabkan dengan A dan tau sin theta dA. Kerana apa? Kerana kita beranggapan bahawa area di sini sebenarnya adalah dA, iaitu sebahagian kecil daripada total area yang kita ada. So jadi kita dapat satu basic equation di sini. Oleh itu sekiranya pelajar membuat revision berkenaan dengan tajuk ideal flow, jadi pelajar akan nampak bagaimana kita menggunakan untuk mencari drag force dan lift force, kita menggunakan P cos theta dA. Ketika menyelesaikan masalah ideal flow, kita tidak
rumus ini tidak wujud. Kerana apa? Kerana di dalam ideal flow kita tidak mengambil kira viscosity effect dan shear stress effect. Oleh itu, nilai shear stress kita anggap tidak memberi kesan kepada kewujudan daya ataupun shear stress tidak ada. Oleh itu, nilai ini telah menjadi sifar. So, itu yang berlaku di dalam ideal flow. Tetapi di dalam boundary layer, kita membicarakan tentang real fluid. Maksudnya, secara realitinya, kedua-dua perkara tersebut wujud. Kemudian, kita akan mengira summation of force, maksudnya total forces yang berlaku pada paksi Y. Kita menulis sebagai integration dy dfy dan kita masukkan semua sekali nilai daya pada paksi Y seperti yang ditunjukkan di dalam slide. So kita boleh menulis sebagai P sin theta dA campur integration tau cos theta dA. So ini adalah dua rumus yang saya harap pelajar boleh ingat. Kerana ini adalah basic ataupun intipati yang kita cuba gunakan di dalam tajuk boundary layer. Okey, kemudian kita akan gunakan dua rumus mudah ini. So, rumus ini sebenarnya kita telah bincangkan di dalam Fluid Mechanics 1 berkenaan dengan tajuk similarity. So, di dalam similarity kita boleh dapat rumus ini daripada idea Buckingham Pi Theorem sebenarnya. So, secara mudah, rumus untuk mengira drag force kita boleh kira sebagai CD 1/2 rho AU square. Dan untuk mengira lift force kita akan menggunakan CL 1/2 rho AU kuasa 2. Okay, dan kalau kita lihat di sini, kita dapati bahawa rumus dia lebih kurang sama di sini. Cuma yang membezakan adalah koefisien di hadapan dia. So, nilai CD di sini membawa maksud drag coefficient ataupun coefficient of drag, dan nilai CL di sini ialah coefficient of lift. So, maksudnya ada dua. So, secara ringkas, bagaimanakah equation ini dibuat? Pertama, kita kata secara teoretikalnya kita boleh membuat hubungan FD sama dengan setengah rho AU square. So, di sini adalah capital U. Tetapi apabila kita membuat eksperimen, kita dapati bahawa nilai eksperimental tidak sama dengan nilai theoretical. So, apabila kita comparekan, kita dapati bahawa kita perlu meletakkan satu pemalar ataupun koefisien. Okay, so koefisien inilah kita kata yang yang menjadi pemalar ataupun yang jadi pekali kepada equation ini. Okay. So yang ini saya harap pelajar dapat faham bagaimana rumus ini dibuat. Secara ringkas kita boleh dapat rumus ini daripada Buckingham Pi Theorem yang pelajar belajar di dalam Fluid Mechanics 1. So rumus ini adalah rumus yang terlalu common. Oleh itu saya harap pelajar dapat ingat rumus ini. So, di dalam application yang simple, kita boleh sahaja terus menggunakan FD sama dengan CD setengah rho AU kuasa 2 ataupun FL sama dengan CL setengah rho AU kuasa 2. Walau bagaimanapun, nilai A di sini, kita kata area di sini akan berubah-ubah. Contohnya kalau katakan aerofoil di sini, di dalam aerofoil di sini kita dapati bahawa nilai A di sini sebenarnya adalah kawasan ini. Maknanya kawasan di atas aerofoil. Tetapi kalau kita mengira berkenaan dengan berkenaan dengan sphere ataupun bola, selalunya kita akan mengira cross sectional area bola tersebut. Maknanya kalau ada angin kat sini, kita akan mengira cross sectional area. So, maknanya kita tidak kira permukaan yang terkena angin. So, ini kita kata perlu diingat oleh pelajar kerana kesemuanya ini telah dibuktikan di dalam eksperimen dan selalunya researcher akan menggunakan common idea of area. Maknanya area yang mana yang kita nak gunakan dalam penyelesaian masalah. So, ini adalah contoh berkenaan dengan cross-sectional area.
So kita dapati bahawa sekiranya kita ada sphere jatuh seperti ini, okey, kita akan dapati bahawa nilai CD-nya adalah 0.5 lebih kurang dan area yang digunakan adalah kawasan ini, iaitu projection area. So sekiranya silinder jatuh seperti ini, so oleh itu kita kata cross sectional area yang digunakan adalah kawasan ini dan nilai C akan menjadi 0.1. Walau bagaimanapun, kita kata sekiranya silinder yang sama, kita terbalikkan seperti ini dan kita biar ia free fall jatuh ke bawah, cross sectional area tidak lagi bentuk bulatan seperti ini, okay, tetapi ia akan menjadi projection area pada bahagian ini. So ia akan menjadi kawasan empat segi. Dan kita dapati bahawa objek yang sama tetapi orientation yang berbeza akan menghasilkan falling cylinder, akan menghasilkan CD yang berbeza, iaitu jika kedudukan ini 0.8 tetapi jika kita baringkan di sini nilai CD-nya akan menjadi lebih besar, iaitu 1.1. Dan seterusnya di dalam topik ini juga kita akan mengira sebenarnya ada dua jenis resistant. Pertama kita nyatakan sebagai drag resistant dan satu lagi kita katakan sebagai skin friction. Okay, tetapi kita akan fokus kepada skin friction sebenarnya. Okay, kerana pada permukaan skin pada permukaan yang skin friction bertindak akan berlakunya boundary layer. Okey. So kemudian contohnya kalau kita ada satu objek rata di sini, okey, kita dapati bahawa angin akan bergerak ke atas seperti itu. Oleh itu kita katakan bahawa oleh kerana ketebalan objek ini terlalu nipis, so kita kata drag force dia ataupun form drag dia adalah almost zero. So maksudnya kebanyakan rintangan terhasil disebabkan skin friction. So skin friction ni apa? Ialah kalau kita ada plate seperti itu, angin lalu di atas permukaan ini dan kita dapati bahawa akan berlaku no slip condition, molekul akan melekat kuat di atas permukaan ini. Oleh kerana berlaku lekatan, akan berlaku friction, akan berlaku resistance. So kita kata disebabkan oleh plate ini terlalu nipis, oleh itu rintangan ataupun resistance ataupun friction berlaku disebabkan permukaan yang luas di sini. Oleh itu kita beranggapan bahawa skin friction berlaku 100% dan drag friction sebenarnya tidak banyak mempengaruhi keputusan. Okay. Tetapi kalau kita melihat aerofoil seperti ini, so aerofoil di sini kita kata mungkin ada sedikit ketebalan di sini. Oleh itu kita kata mungkin maksimum 10% akan menghasilkan form drag dan 90% kita kata masih lagi dihasilkan oleh skin di sini. Maksudnya aliran angin yang mengalir di atas permukaan atas dan permukaan bawah. Okay, tetapi sekiranya kita ada objek bentuk bulat seperti ini, so kita dapati bahawa permukaan ataupun cross sectional area yang banyak mempengaruhi rintangan. Kemungkinan 90% disebabkan oleh rintangan dia ataupun kita kata projection area yang terhasil, tetapi hanya 10% sahaja yang melibatkan permukaan angin di sebelah atas dan sebelah bawah. Okay. Dan seterusnya, sekiranya plate yang sama, kita ubah kedudukan seperti ini, kita tegakkan dia di sini, kita dapati bahawa permukaan dia yang menegak di sini akan memberi banyak rintangan. Oleh itu form drag dia akan menjadi 100% dan kemungkinan skin friction akan menjadi 0%. Okey, so kemudian kita kata mengapa kita perlu untuk mengkaji boundary layer. Okey, jadi kita cuba lihat equation ini sekali lagi. Okey, untuk kita mengira drag force dan lift force di sini, kita perlu untuk mengira pressure dan kita mengira area dan kita mengira shear stress. Di sini pun kita perlu mengira pressure,
area dan shear stress. So di sini ada area, maksudnya area yang sama. Okay. Pressure di sini kita kata kedua-duanya mudah sahaja kita boleh dapat. Sama ada kita menggunakan cara yang paling mudah, kita menggunakan pitot tube ataupun U-tube manometer. Okay, so yang perkara tersebut, alat pengukuran tersebut kita boleh install pada objek yang kita ada, dan cara pengiraan dia saya rasa pelajar faham, kita telah belajar di dalam Fluid Mechanics 1. So berkenaan dengan cos theta, kita boleh ukur kecondongan, dA kita boleh kira berapa lebar dan berapa panjang. Tetapi berkenaan dengan shear stress, maksudnya kalau kita ada aerofoil di sini ataupun kita ada flat plate di sini, kita dapati bahawa shear stress yang berlaku pada molekul di sini amat sukar untuk kita kira. Oleh itu, kita kata kita menggunakan ideal boundary layer untuk mengira apakah nilai shear stress supaya kita boleh masukkan dalam equation di sini dan kita boleh mengira semua sekali elemen di sini untuk kita dapatkan drag force dan juga lift force. So jadi tujuan kita belajar boundary layer sebenarnya untuk mendapatkan nilai tau. Dan kemudian kita akan gunakan nilai tau tersebut untuk mengira drag force. Walau bagaimanapun kita tidak fokus terhadap penggunaan aerofoil. Kerana seperti yang kita tunjukkan di sini, so di dalam aerofoil di sini kita kata masih lagi ada elemen drag force ataupun elemen rintangan disebabkan ketebalan aerofoil tersebut. So kita ada aerofoil dan nilai ketebalan di sini akan memberikan kesan rintangan. Okay, oleh itu kita akan fokus kepada bentuk ini. Kerana kalau bentuk flat plate, kita panggil flat plate di sini, ia hanya akan memberi kita nilai 100% skin friction. So kemudian kita kata ia akan menjadi mudah untuk kita belajar tentang teori boundary layer, kerana kita tidak perlu untuk mengira apakah sebahagian lagi force yang disebabkan oleh form drag. Okay, so saya harap pelajar dapat faham kenapa kita belajar boundary layer, kerana kita ingin mengira apakah nilai shear stress. Oleh itu, kalau kita melihat semula equation ini, kita dapati bahawa nanti kita akan hanya mengira berkenaan dengan shear stress kerana kita beranggapan bahawa tekanan yang berlaku pada flat plate, so kita ada flat plate di sini. Okay, walaupun kita kata ada aliran udara di sini, tetapi kita beranggapan bahawa tekanan kita anggap sama dengan P ATM. So bila kita anggap P sama dengan P ATM, oleh itu nilai pressure di sini akan sama dengan kosong. Oleh itu tekanan ataupun kita kata daya yang terhasil disebabkan adanya tekanan, kita anggap bahawa kita boleh abaikan. Oleh itu kita fokus kepada pengiraan daya yang disebabkan oleh shear stress sahaja. Jadi diharap nanti pelajar dapat faham tujuan kita belajar boundary layer.